Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab Sulam Mubtadi. Yang Jawi muka surat 29 baris 4. Yang Rumi muka surat 157. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, faslun, ay hadza faslun, ini suatu pasal, yakni satu ceraian. Dan wajib atas yang ada mempunyai dua isteri dan lebih menyamakan tempatnya dan makanannya dan bayuhnya, yakni gilirannya, maka tiada harus dihimpun pada satu tempat melainkan dengan redha keduanya. Dan pada bermalamnya maka sekurang-kurang sehari semalam, dan harus dilebihkan daripadanya sehari jika redha keduanya. Maka malam asalnya dan siang mengikut malam, dan tiada harus ia masuk pada yang bukan ampunya giliran pada asalnya, dan harus ia masuk pada siang hari kerana memberi makanan dan mengambil dagangannya. Maka hendaklah diundikan pada permulaannya. Pada hendak membawa musafir setengah, maka dimulakan yang keluar undinya. Masuk pula tentang giliran. Siapa yang ada lebih daripada seorang isteri, maka wajiblah bergilir, melainkan giliran itu dihalalkan oleh ampunya hak, yakni isteri. Contohnya isteri yang salah seorang berkata tak perlu ataupun tak mari, tak apa rumah saya, saya halalkan giliran saya, baru boleh. Suami tak boleh pandai-pandaikan halalkan giliran. Kemudian giliran ni pula yang dikira ialah pada waktu malam. Siang tidak dimasuk dalam giliran. Jadi malam je giliran. Malam ini maknanya daripada maghrib sampai subuh. Jadi siang bebaslah. Malam kalau kita nak pergi mana-mana rumah yang bukan giliran, perlukan izin yang mempunyai giliran, melainkan darurah seperti taubat dan sebagainya. Kemudian paling kurang giliran ialah seorang sehari, tidak dibuat seorang setengah malam. Kalau lebih daripada tu, maka dengan perbincangan. Contohnya dia duduk jauh, duduk Kemamang seorang, duduk Terengganu seorang, dia kata 3 hari seorang, setuju, boleh. Jadi orang yang kerja jaga dia siang ada, malam duduk di sekolah. Maka giliran orang yang kerja siang, kerja malam ialah pada siang hari. Dan bukan wajib adil ini pada yang berpoligami sahaja. Wajib adil juga kepada orang yang mempunyai anak yang lebih dari seorang. Yang berpoligami tak ramai, yang ramainya anak lebih pada seorang. Tapi mereka lupa wajib adil. Maksud adil di sini, maknanya membuat benda yang betul, itu maksudnya adil, bukan sama banyak. Begitu juga nafkah, kadang-kadang kita lupa bahawasanya seorang yang mempunyai ibu bapa yang miskin, maka anak wajib memberi nafkah. Tapi dah kalau kita tak tahu, tak belajar, tak beri duit ke ibu bapa yang miskin, berdosa. Kita juga adik-beradik kita duduk di rusila ni senanglah makan minum kita. Kita ada seorang adik yang duduk di Dungung contoh, dia susah, maka wajib kita abang duduk di rusila ni kena beri duit untuk melepaskan kesusahan. Contohnya dia kurang RM100 untuk cukup makan yang perlu bagi dia, maka wajib kita duduk usila ni kena beri RM100. Tak beri berdosa.
Jadi benda-benda lagu ni kalau kita tak dengar, kita tak tahu. Nah, kita akan jawab dalam kubur bila dia tak tahu sekarang. Ingat ke tak wajib. Muka nakir depan muka dah. Nah. Maka bila berkahwin pula yang baru, maka hendaklah duduk padanya 7 hari 7 malam jika ia bikir. Bikir ni maknanya anak dara. Dan 3 hari 3 malam jika ia janda, jentu, dengan tiada qadha bagi taulan. Maksudnya gini, kalau ada seorang tu dia ada dah bini, dia ada dah seorang isteri, dia kahwin isteri yang kedua. Isteri yang kedua dia ni anak dara. Maka mula-mula duduk giliran rumah isteri baru ni, kalau anak dara 7 hari. 7 hari. Habis 7 hari itu barulah giliran isteri yang pertama. Kalau isteri yang baru ini janda, maka giliran yang mula-mulanya 3 hari 3 malam. Faham tak? Ingat tak? Kata tukar dengan jamak kosong. Maknanya gini, hari ni rumah isteri pertama. Esok dia nikah dengan seorang isteri baru yang anak dara. Maka esok dia akan duduk rumah anak dara itu selama seminggu. Ini hadis. Bukan wajib, harus jika dia nak. Maknanya isteri yang pertama tidak boleh komen. Dan jika isteri barunya itu janda, maka duduk kali pertamanya itu adalah 3 hari. Selepas 7 hari duduk dengan isteri baru yang anak dara ini, balik giliran isteri yang pertama. Sehari, kemudian isteri baru sehari pula lah. Bukan 7 hari semua dia, jeng. Sekali saja 7 hari itu. Faham? Pada pertama nikah. Sekali saja 3 hari itu ialah pada pertama nikah bagi janda. Tu. Tapi lah ni orang tak buat dah ni. Orang tak buat. Nikah tu sehari saja dah duduk dengan isteri pertama. Isteri kedua. Isteri pertama duduk berbodoh dalam pih. Esok kalau tak balik nak tang ke golok. Nampak tak? Dan apabila takut akan nusyus, perempuan seperti nyata tandanya hendaklah diajarkan dia. Maka jika tiada dipakainya dan tiada diikutnya, hendaklah dipindahkan tempat ketidurannya. Dan jika berulanglah nusyusnya dan tiada mengikut jua, maka dipukulkan. Yang jangan membinasakan, hanya pukul mengajar jua. Maka tiada memberi faedah pukulnya, maka ditinggalkan dia. Maka gugur dengan nusyusnya itu giliran dan nafkah. Apa maksudnya? Isteri ni kalau ada tanda-tanda derhaka, Allah kata fa'izuhunna, hendaklah kamu nasihat, beri pengajaran. Ceritakan tentang hukum halal haram derhaka pada suami. Yang ni kalau bini derhaka, suami Allah kata mana? Fa'izuhunna, hendaklah kamu suami apabila isteri kamu derhaka, ajar mereka itu. Beri pengajaran, maksudnya dengan ucapan, bukan pukul. Ajar dengan mulut, dengan tazkirah. Kau pandai baca ayat Quran, baca hadis, atau beri fatwa ulama, atau nasihat jangan derhaka, supaya dia jadi rasa insaf untuk tidak derhaka. Kalau nasihat tak jadi apa, maka Allah kata hendaklah kamu tinggalkan. Maksudnya tinggal bukan cerai, iaitu tidak tidur bersamanya. Tidur masjid, boleh qiyamul lail. Jadi kalau ada orang qiyamul lail di masjid tak tidur tu, barangkali balah dengan bini. Barangkali je lah. Dan jika kita tak tidur pun dengan dia tak ada hal, derhaka juga, maka fadribuhunna, maka hendaklah kamu pukul akan mereka itu, isteri yang derhaka. Syarat memukul dia ada adab-adab dia pula. Nampak? Haram pukul
pada muka. Tak boleh. Haram pukul pada kemaluan kerana berbahaya. Haram pukul yang menjadikan patah, berdarah, luka, lebam, retak, soyok kulit, tu haram belaka tu. Pukul mengajar saja menunjukkan dia sudah melakukan kesalahan. Nah, kalau pukul itu lebih daripada had, maka dituntut di akhirat kerana berlaku zalim. Nah, tapi orang puan dia tak ada had. Nak nasihat dia apa? Nah, kita nasihat habis habis ayat baca dengan jiwa keras je. Nak, orang puan zaman ni. Orang kata tak baik no, awak deraka ke saya no, masuk neraka bila-bila no. Dah abang seorang masuk surga. Dia jawab gitu. Dengung kepala kita. Awak lawang saya, tak tahu ke tak dengar ke orang ngajar dalam tali basing, dalam radio, suami lawang isteri, lawang suami ni isteri yang jahat. Suami kata gitu. Dia jawab ke mana? Dah abang seorang baik. Tengok tu, bila orang kata gitu dia kata gini, orang kata gitu dia kata gini. Nah, awak nak jadi perempuan yang baik ke yang jahat? Kita tanya dia balik. Dia kata dah kali jahat apa awak nak saya? Pulak dah. Pandai spin dia memang geng pakatang. Nampak? Dia pulah kat tu, polah kat ni, lepas cabut habis sendi-sendi kita. Tak? Dia kat dia dah sekarang dah, dia tuah kat kawan dia pun. Nak? Dah tahu saya tak molek pun nak kat saya. Saya tahu awak ni, kan aku tinggal kan? Tinggal. Pula dah, menengung kita. Nah. Kita sepatah, dia 8 patah. Kita 8 patah, dia 2 jang terus. Jangan main ropuang. Ropuang ni di mulut dia tu bergantung ayung. Apa benda ni? Syaitan. Syaitan bahaya ropuang. Innal mar'ata idza aqbalat ala surati syaitan wa idza adbarat ala surati syaitan. Orang perempuan itu bila dia berhadap dengan kita, berhadap dengan rupa syaitan. Dan dia memalingkan punggungnya dengan rupa syaitan juga. Faham? Sama ada pada melawang ataupun pada menggoda. Nah. Malah saya nak nasihat. Kata gini, awak kata gini, awak kata gini, baik aku pergi minum teh kedah tok lelaki. Malah nak panjang, betul tak? Sebab dia makin jawab makin banyak dosa. Betul tak? Repuang ni bila dia menjawab benda yang tidak patut dia jawab, jadi menyakitkan hati suami. Menyakitkan hati suami ini tanda isteri ahli neraka. Al-Imam Az-Zahabi sebut dalam kitab Al-Kabair, ada 4 jenis perempuan atau isteri ahli neraka, maknanya calon masuk neraka. Yang pertama, bazilatul lisan ala zawjiha. Mulutnya menyakitkan akan suami. Dengan mulutnya, dengan lidahnya, dia menyakitkan hati suami. Nampak? Ramai tak pasien lagu tu? Allahu Rabbi. Calon ahli neraka. Kalau calon okey ayat dia tahan kira. Faham lagi? Calon masuk neraka. Allahu Rabbi. Mulut dia bisa. Apa mulut dia bisa? Pasal anggota lain orang puang dak rok cetong. Batu orang laki-laki nisbah jasmaninya, kalau belawang orang puang menang orang laki-laki. Orang laki-laki kakinya gagah, orang puang tak gerak kaki. Batu main lopak tinggi, lopak jauh, orang laki-laki suku, orang puang suku. Dia awak sekaligus, betul tak? Tangan orang laki-laki gagah, kuat, orang puang tak gerak tangan dia. Sebab tu dalam sokan dunia mana pun dia buat suku-suku. Kalau guna tangan macam lontar lembing, lontar peluru, lempar cakra, puang suku, pasal dia tak gerak. Berlari suku, puang suku, lelaki suku, dia tak gerak berlari.
Tapi sebanyak-banyak anggota yang dia dok rok belakang perempuan, ada seanggota dia menang dengan orang lelaki, iaitu lidah. Lidah perempuan dia menang dengan orang lelaki. Sebab tu mana-mana pertandingan kalau menggunakan lidah, maka tidak diasingkan laki-laki dan perempuan, dia buat sekaligus. Betul tak? Contoh pertandingan pidato. Pidato ni pertandingan bercakap. Rawat suku ke capur? Capur laki puang. Biasa hak menang laki ke puang? Puang. Dia mulut, orang puang dia hebat. Orang laki hebat kat mulut, tapi taraf SPM je. Orang puang mulut PhD. Taraf profesor. Tak percaya tengok mak kita dengan ayah kita. Hak mana lebat mulut? Mak ke ayah? Mak. Ayah 2-3 patah cakap sejang. Mak Allah, kalau tarik ni cabut tarik surat. Tok dengan Tok Ki mana lebat mulut? Tok tak berhenti dah mulut. Tok Ki seminggu sepatah. Tok macam ke murah gila tamham. Dah kata cicak bewok tembak. Banyak mulut tu. Tok Ki nak dengar suara Tok Ki payah. Jarang-jarang nasib baik boleh dengar. Tu pun tak cakap ambak lembu. Gitu dia bunyi. Faham? Waktu dia bisa ke apa? Kita belebel, kita marah, kita apa sejang, kita cakap perang. Dia buat nyanda di pintu dapur. Dia buat nyanda gitu. Dia buat kerah dia. Tapi kalau dia tubik sepatah, tidur sejik. Bawa dengan obat nyamuk dengan batika lembek. Tidur sejik. Awak lari. Awak tidur patah. Bisa dia. Malah saya nak lawan awak. Saya kata gini, saya kata jangan jadi jahat. Awak kata saya baik seorang. Saya kata kalau neraka masuk neraka, awak kata saya seorang masuk syurga. Baik aku pergi minum air. Laki ni siang ke bini, takut bertambah dosa. Faham? Dia ambil motor, kereta start, baru lari. Kejar pakat itu. Mana lari? Kalah tu. Sorok pula tu lelaki. Faham? Siapa kedai tu lelaki nak minum air, lari ke dia. Ni, beratus lapar mesej ni. Warna tembau. Warna lari. Tu orang puang. Betul tak? Jangan main. Baca hadis Bukhari tak dia apa? Hadis Muslim jebeh gitu. Baca hadis Tirmizi, Abu Daud, dorok syaitan. Dia dua cara nak suruh jadi molek. Yang pertama we duit. Faham? Awak 2 hari tak tegur saya. Tak baik seorang isteri. Sampai 2 hari tak tegur suami. Buat ke? Kita pun baca hadis, baca ayat. Dah dia apa? Senang je. Pergi di bank ambil PT 1000. Yang dah biarlah tak mau tegur pun. Agak-agak tegur lah. Hadiah dah 1000. Sayang abang. Hodoh. Betul tak? Puang kau dah. Bodoh semua dia. Yang kedua, kalau deging hak suruh semayang, tak mau semayang, suruh pakai tudung, tak mau pakai tudung, senang buat balik borang poligami. Nak nikah seorang lagi. Boh tak meja, wak lolok guting gambar. Wak lolok je. Kau dia tengok borang nikah seorang. Abang nak menduakan saya. Dah? Awak tak mau pakai tudung? Saya kena nikah seorang lagi pakai tudung. Nampak? Dia dengar gitu. Tak apa lah, saya pakai tudung. Bukan kata sekat dada, sekat tumit terus tudung. Faham? Pasal apa yang tak boleh dengar nak nikah mula, nak nikah lain. Ngamuk ni, betul tak? Jangan main. Tak usah kata tengah sakit, mati dah bangun congok. Mati dah bini tu, orang tutup dengan kain dah. Tok Iman duk ngaji wallazina amanu.
Suami dia nangis. Tok Imam tu tak baik nangis. Mayat isteri awak ada depan ni. Sabar. So Imam bolehlah sabar saya. Faham tak? Nangis pula depan mayat. Faham tak lagi? Lalah Tok Imam tu sabar. Kan boleh nikah lain. Faham? Bila dengar kata nikah lain, mayat bangun. Apa benda? Faham? Dengan Tok Imam untuk bila tembor habis. Apa tunggu. Mati dah jadi kuntianak. Mari cekik laki kalau nikah. Jadi kalau kita pukul, jangan pukul macam pukul yang membabi buta. Tak sah kata orang kalau binatang pun tak boleh pukul pada muka. Maka jika sangatlah nusyus, sangat derhakanya, maka disuruh akan dua hakim, seorang daripada pihak suami dan seorang pihak isterinya, melihatkan akan kedua pekerjaan keduanya suami isteri. Jika patut didamainya, didamaikanlah dia. Maka jika tiada patut, diceraikanlah dengan talak semata-mata, atau dia ambil tebus talak dari isterinya, dan isterinya menerima talaknya, atau ia suruh tebus talaknya. Baik, jikalau tak boleh nak berbaik juga, maka hendaklah dilantik dua orang hakim, seorang daripada keluarga suami, seorang daripada keluarga isteri, yang adil, yang tidak fasik. Ini masalah. Nak cari keluarga yang tidak menyebelahi keluarga payah. Lantik seorang daripada keluarga belah isteri yang adil payah. Faham? Apa-apa dia masuk belah anak saudara dia, apa-apa dia masuk belah kakak dia. Betul tak? Itulah kehidupan kita. Inilah datang Nabi nak membetulkan keadaan. Orang yang menyebelahi keluarga walaupun salah, itu apa panggil orang yang akhlaknya rosak. Nabi kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hanya saja aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kamu yang banyak sangat tidak betul. Antara akhlak yang tidak betul, masuk belah anak beranak. Kalau berlakulah perbalahan, adik kita balah dengan laki dia. Adik kita perempuan, laki dia orang marang, kita orang rusila. Bila kita dengar balah kita terus masuk belah adik. Pasal gitu kita. Kita tak masuk belah betul. Kita masuk belah adik, belah anak beranak. Ini pasal jahiliah. Hak ni Nabi hapus dulu pasal masuk belah anak beranak. Tapi kita hidup mula dah. Akhlak jahiliah. Terus kita marah sebelah suami dia. Kenapa? Kerana suami dia bukan anak beranak kita. Ni salah. Banyak balah-balah. Kalau anak dara balah dengan orang lain, masuk belah anak dara. Kalau ayah balah dengan jiran, masuk belah ayah. Tak masuk belah betul. Patut tengok kalau jiran tu yang betul, ayah kita salah, kita masuk belah jiran. Bukan hidup rumah jiran. Maksudnya kita nasihat ayah kita supaya membetulkan keadaan. Tu je. Tapi payah. Tengok kalau orang-orang buat jaga, kalau orang curilah kapung. Orang jaga kan, ada bawa gandeng, ada bawa cakur, ada bawa cok gebeng, ada bawa cok betul, ada bawa rotang, ada bawa buluh. Kepung. Di Rusila ni berlaku jepok dengan orang curi baru terjun dari rumah orang. Kepung dah boleh nak lari je. Tengok orang Ulu Terengganu. Orang katok katok dah gandeng ada tangan dah. Cuba kepung kejar tengok anak dara kita sendiri curi. Kita kata dah balik dia. Suruh balik dia. Takut kena katok. Betul tak? Ni penyakit Abu Lahab. Penyakit Abu Jahal. Jadi lantik akhir seorang belah keluarga suami, seorang belah keluarga isteri. Lepas tu beri pandangan tentang perangai apa yang disuruh tengok. Belah suami tengok perangai suami ni betul tak betul. Lepas tu report. Faham lagi? Baru dah tahu mana betul. Sebab bila balah kita masuk belah kita, dia masuk belah dia. Itulah tabiat manusia. Faham?
Kalau kita balah dengan bini kita, kita pergi kat hakim, kita kata kita jahat ke bini jahat? Bini lah jahat kita betul. Bini kita pergi pula esok, dia kata kita pula jahat, dia betul. Faham? Gitulah tabiat manusia. Tak? Sebab tu kalau ada bercerai, katalah tiada jodoh, itu yang terbaik. Faham lagi? Masyarakat Melayu tak main jodoh-jodoh lagu tu. Dia main wahuduh lalu. Bila cerai tu baik wahuduh. Hak puang cerai balik rumah mak dia. Mak dia kata gua ni, aku kata dah lakimu tu dari dulu dah aku dak berahi natang jahat. Mak kata. Mak dara dak turun lagi, hak duduk batangang. Faham lagi? Hak tak? Dak turun lagi hak tu. Mak dara duduk akan tapai dak mari lagi. Aku kata dah bahasa beruk. Dak kerti bahasa. Faham? Munak sangat awam dia. Faham? Banyak benda-benda lagu tu. Padahal apa yang diceritakan oleh anak dara dia tu bohong semata-mata. Tak? Kerana membela diri. Hati-hatilah kita. Takut jadi zong yang membawa dosa. Inna ba'dha dhanni ismun. Allah kata sebahagian daripada sangkaan kamu itu salah, dan kamu berdosa di hadapan Allah di akhirat nanti. Maka harus menebus talak jika ada uzur. Jika tidak berdamai juga, maka berpisahlah dengan baik. Faham? Pisah ni ada dua. Satu pisah cara biasa, satu dengan tebus talak dengan khuluk. Tebus talak ni pihak isteri berkata, ceraikanlah aku dan aku beri kepadamu RM1,000. Maka suami pun menceraikan dan dapat bayaran RM1,000. Maka harus menebus talak jika ada uzurnya, maka dinamakan dia tebus talak itu khuluk. Hukumnya harus jika dia ada atas pemberian upahan yang maklum, yang diketahui jumlah, lagi kuasa ia isteri memberi kepadanya pada suami. Maka jika ada sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui, jatuh dengan mahal misil, mana kalau tak tahu berapa jumlah ataupun berbalah pada jumlah, maka balik kepada mahal misil. Misil ni maknanya umpama, bukan misil ni maknanya peluru pepandu. Maknanya mas kahwin semasa. Biasa orang perempuan gini, kalau orang bersila berapa? Biasa kalau gini RM500. Itulah harganya. Dah? Tu panggil mahal misil. Lapahnya kata isteri, talak olehmu akan daku, bagimu atasku 100 dirham. Maka manakala ditalaknya, maka sabitlah atasnya isteri memberi kepada suaminya 100 itu dirham, dan memiliklah oleh perempuan itu akan dirinya, yakni bebas, dan tiada boleh suami rojak atasnya atas isteri melainkan dengan nikah lain. Maka sah dikhuluk pada zuhur dan pada zuhur, pada tuhur, pada suci dan pada masa haid, dan tiada boleh dan tiada jatuh lagi jika ditalak oleh suaminya kemudiannya, maka dinamakan bain. Bain ini bain sughra. Jadi bila talak dengan tebuh talak, tidak boleh rajak, kena nikah semula. Talak yang boleh rajak ialah talak raj'i. Talak yang tak boleh rajak, talak bain. Talak bain ni ada dua, bain sughra, bain kubra. Bain sughra boleh nikah semula walaupun tak boleh rajak. Bain kubra tak boleh nikah dah, kena nikah dengan laki lain dulu, baru boleh nikah balik dengan kita. Faham? Faslun, bermula talak itu iaitu menghuraikan tambatan nikah. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan orang bersila pula. Soalan yang pertama, sebelum tu, derma pada malam ini adalah untuk tabung pembangunan Ma'had Darul Quran. Sumbangan tuan-tuan perempuan pada malam ini bolehlah dimasukkan dalam tabung-tabung yang disediakan di dalam masjid kita ini. Jadi pakat-pakat tengok tabung, celik sikit tengok tabung, lepas tu ambil pitih bolang tabung. Tak? Benda lain pada sedekah, kalau kita belanja dia jadi kau habis. Sedekah kalau belanja dah habis. Kita ada RM100, kita beli kasut 50, tinggal 50. Tapi kalau kita ada RM100, kita sedekah 50, Tuhan tambah lagi. Sebab Nabi janji dah, ma naqasat sadaqatun
min mal, tidak akan berkurangan harta dengan sebab sedekah. Ada hadis lain pula berbunyi la yang kusumalu min sadaqatin, tidak mengurangkan akan harta dengan sebab kamu bersedekah. Jadi duit yang tuan-tuan dan puan-puan letak dalam tabung di Masjid Rusila Madani untuk madrasah Ma'had Darul Quran kita. Baik, soalan yang pertama. Apakah hukum rasuah untuk seseorang itu berbuat baik? Kita nak suruh orang tu buat baik, kita rasuah dia. Bukan rasuah upah. Upah. Dia khabar ke anak dia, siapa pergi kuliah malam ni, abah beli aiskrim Cornetto. Faham lagi? Nah. Nampak? Jadi anak-anak dia dengar suka nak pergi sama kuliah. Hukumnya harus, jika boleh menarik minat dia untuk pergi ke majlis ilmu. Yang tidak harus, orang tua. Faham? Orang tua pergi mari kerana ada upah. Betul tak? Orang tua tak boleh dah lah. Dia nak menjinakkan budak-budak. Orang tua kalau buat lagu tu. Tua dah satu kewajipan lah. Budak-budak, batu kanak-kanak, kalau dia tak ambil uduk, nak ngaji Quran, nak pegang Quran, jangan marah. Kerana dia diberi kelonggaran. Pasal apa? Nak suruh rajin ngaji. Padahal setuh Quran itu haram dengan 4 mazhab ulama. Kalau tak ada uduk, tapi kanak-kanak dimaaf. Ni orang tua. Nampak? Nak upah, ada betul. Pergi semayang-mayang, orang beri duit, boleh ambil. Ulama-ulama jawab, boleh ambil. Orang beri duit, orang beri mutang, beri deriang, boleh. Yang tak boleh kita pergi tu bukan nak mayang-mayang, nak duit itu. Itu baru salah. Faham? Tiba-tiba Tok Imam baru dapat sekeping sapu. Lepas mayang-mayang, Tok Imam dah balik, duduk atas lambu. Tuan Omah tanya, ke mana Tok Imam? Dah balik lagi? Se lagi tau. Nak se lagi. Tu mana nak ke duit. Tapi bukan niat nak duit, nak laksanakan fardu kifayah. Orang beri hadiah boleh terima. Faham? Jangan kita buat amal kerana duit, kerana dunia. Faham? Gaji tak masuk lagi, slow bang. Gaji masuk gegar untuk bila bang. 18 bulan fitih tak ada, gaji pun tak masuk lagi. Untuk bila bang slow. Kau tu, apa dia bang? Mr. Bean. Rupanya bukan pasien gitu. Pitih tak masuk lagi laung. 26 gaji masuk 1,000. Allah gegar masjid. Jangan. Kalau kerana dunia, takut-takut akhirat lagi tak boleh. Rugilah kita. Cara nak buat badan kita bau wangi. Gini tanya kau. Bau minyak wangi ya. Takkan lama tai. Tak. Sakit soalan, biarlah. Dia panggil soalan bodoh. Tak apa soalan bodoh pun, tanyalah. Orang yang tanya paling banyak dapat pahala. Betul tak? Dah apa soalan dia bodoh Ustaz? Dah pasal dia bodoh. Faham? Tak apa bodoh sebelum soal. Lepas soal tak bodoh dah lah. Betul tak? Syaitan jahat, dia kata mu jangan tanya soalan ni, kira-kira kata mu bodoh. Kita pun jawab, okey tang, aku dak tanya. Bila dak tanya, siapa kemati bodoh. Tanya lagi lah. Macam mana nak wangikan badan kita? Sembuh minyak wangi. Faham lagi? Pakai minyak wangi ni sunnah Nabi SAW. Zaman ni macam-macam peseng ada. Pakai lama, pakai sembuh, pakai mandi, pakai jiruh. Ngosek ada juga minyak wangi ngosek. Minyak wangi ngosek ke mana? Itu big diri. Kita duduk sereh. Nampak tak?
Tak, dia boleh timer. 5 minit sereh terbit. Ngosek tu. Nah, tak apalah pesen apa pun dulu sekarang kerja mewangikan badan, mewangikan rumah, mewangikan masjid, mewangikan majlis sunat, dapat pahala belaka. Nah, tapi jangan ada ke orang tidak berakhir minyak wangi. Ada tak orang? Ada. Pak Nabi kan buat berakhirnya. Pak Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa walidihi wa minan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang kamu sampai diri aku ini dia lebih kasih dari dirinya sendiri, daripada 2000 bapaknya, daripada seluruh manusia. Nah, jadi Nabi kasih kepada minyak wangi, kita kena cintakan minyak wangi. Faham? Jadi Nabi kata dalam hadis yang lain, kalau orang Allah minyak wangi, jangan tolak. Orang qamat Allahu akbar, Allahu akbar, orang pun nak buah minyak wangi. Kita buat gini tangan. Ambil, ambil minyak sunat. Ada orang tak buah. Kita Allah minyak wangi. Tak main minyak wangi. Tak main bawah. Bodoh ke cerdik. Minyak wangi tak buah. Tapi apa pelik kalau dia kenyek gutu, itu minyak wangi tak buah. Dia boleh gutu-gutu, kenyek. Tu dah apa sihat otak. Nah. Dia boleh pijak celah batal, kenyek, dia tahu dah busuk, tiung. Minyak wangi orang Allah tak boh, dak main bawah. Jogging patah, dia tengok, dia jigit tahi, perik jigit. Tahu dah tahi orang kuning. Bahkan tahi kucing biar patah. Faham? Nampak tahi kucing tak ada bawang-bawang gitu. Ngelada-lada dia belaka. Dia jigit tu di kasut dia, dia tahu dah tahi orang. Tiung kau, ambil ni. Nampak? Tahi orang bongok tu. Bang, ada orang ada minyak wangi tak ada. Gigit tahi orang tiung. Dah apa sihat otak. Bang, berat nadang itu. Sebab tu kalah ngundi. Apakah hukum isteri melawan cakap suami kerana suami ajak isteri buat buruk? Dengar baik-baik. La ta'ata fil makhluk la ta'ata lil makhluk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada manusia dalam masa yang sama jadi derhaka kepada Allah. Suami kata tak usah pakai tudung sekali malam ni. So pakai jibak kali malam ni kita pergi makan malam sebab Dana Menteri dia mari. Faham lagi? Dia kabur ke laki bini dia tak usah pakai tudung. Bini dia tu haram taat pada perintah tersebut kerana perintah itu melawani perintah Allah. Allah sebut dalam Quran, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah kamu perempuan meletakkan tudung dan kain-kain di atas kepala kamu supaya tertudung aurat-aurat kamu. Allah suruh tudung, laki suruh buka, maka derhaka pada Allah tak boleh. Maka la ta'ata, Nabi kata jangan taat, tapi jangan tinggi suara, cuma tidak taat. Faham? Arwah ayah kita tak ada nak ganti semayang, boleh tak kalau waris tolong ganti solat? Jawabnya sebaiknya tidak ganti, kerana pendapat jumhur ulama, pendapat yang paling kuat di sisi ulama mazhab, solat yang ditinggalkan tidak diganti oleh orang lain. Lain pada solat boleh. Contoh haji, ada orang lain tolong buat, boleh. Ayah tak sedang buat haji, anak tolong buat, dipanggil haji badal, boleh. Ayah tak bayar zakat, anak tolong bayarkan, boleh. Ayah tak sedang bayar hutang, anak bayarkan, boleh. Ayah tinggal puasa, anak qadakan, boleh. Semayang pendapat yang paling kuat tidak boleh. Dr. Wahabah Zuhaili sebut dalam fatwanya, caranya begini, lepas tiap-tiap kali semayang, maka si anak itu doakan, hadiahkan pahala-pahala anak kepada arwah si bapa, sampai pahalanya kepada arwah ayah
dengan izin Allah. Itulah caranya. Dan banyak kita berdoa agar Allah beri keampunan kepada ayah, dan kita banyak bersedekah atas nama ayah atau wakaf dan seumpamanya. Kita nak semayang, tiba-tiba ada panggilan kecemasan, yang manakah boleh diutamakan? Nak semayang ni, usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Dah nak takbir. Kur 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 kur. Halo. Mari segera dia tu. Jatuh dalam telaga ya, ayah. Tu kecemasan. Accident ni. Anak saudara ni. Nak teruk juga ni, mari tengok. Mari ambil. Jawabnya, jikalaulah belum semayang dalam soalan. Saya nak jawab, dalam semayang pun boleh berhenti kalau menyelamatkan nyawa. Faham? Semayang dah boleh berhenti. Tak usah kata belum semayang. Tetapi jika kita tak tolong, tak ada orang tolong. Kalau ramai ada yang tolong, masa itu sempit, kita kena semayang juga. Faham? Dalam semayang boleh berhenti. Dalam kitab-kitab turah, kitab-kitab fiqh lama, dia cerita buat bandingan tengah semayang ada orang buta, faham tak lagi? Berjalan menuju ke lubang telaga. Kalau kita tak pergi hunggar pegang tangan orang buta tu, mati dia jatuh dalam gaung dalam telaga. Jadi kita tengah semayang, tinggal semayang, diselamat orang buta tadi, tidak berdosa berhenti semayang tadi, dan semayang semula. Faham? Dalam kitab Yas'alunaka fiddin, tengah semayang, orang curi duit kita. Duit kita ada 1,000 bawa dalam beg dengan pakaian apa semua. Ini ramai curi tengah semayang. Jadi tengah-tengah semayang, tengah sujud, nampak orang ambil, boleh berhenti semayang, kejar orang curi takat dia. Banyak berlaku curi tengah semayang, dia tak berhenti. Dia semayang lagi. Orang curi, dia tak curi rakaat terakhir, dia curi rakaat pertama. Dia tahu kau apa rakaat orang curi ngaji kau. Rakaat pertama lambat lagi. Rakaat pertama sujud pak dia ambil. Jadi dah 3 rakaat lagi, dah nak kejar. Dah. Pasal dia tak belajar. Kalau dia belajar boleh berhenti semayang, orang dah berani dah curi. Tengah semayang maka kejar juga. Tahu tak? Ni tak pada nangis gitu. TV3, TV2, mana makcik dia ambil macam mana beg tangan makcik? Saya sujud yang pertama, nampak dia ambil beg tangan. Saya tak boleh nak buat apa-apa. Saya kena semayang dulu, Tek Imam pula baca panjang. Faham lagi Tek Imam baca panjang pula jeng. Faham lagi. Kawan tu dapat wakil sampai. Tahu tak? Boleh berhenti kejap. Kita tengah semayang, anak kita hak cek tadi dah ingat kita nak tutup pagar. Baru bandang ngakak menuju ke tangga, jatuh ke bawah, kalau tak mati pun patah riak budak kecek. 7-18 anak tangga pak bawah. Tak budak kecek nongenya apa bawah. Patah juga. Jadi kita tengah semayang, anak ngakak pergi ke tangga, berhenti semayang, hunggar tangga, kunci pintu tangga. Kalau ada pagar. Jadi tidak berdosa berhenti semayang, menyelamatkan nyawa anak tadi. Faham? Pasal apa? Pasal budak tu boleh tak jaga diri dia. Tak boleh tak berhenti benda. Tapi kalau orang yang boleh jaga diri, tak boleh kita berhenti. Tengah semayang, bini ngakak pergi kat tangga, biarnya jatuh lagi lah. Faham lagi? Boleh nikah lain. Soalan seterusnya, bolehkah terangkan berkenaan rezeki lepas kahwin? Rezeki ni yang pertama satu saja yang beri, Allah. Bukan orang, bukan mak kita, bukan ayah kita, bukan kerajaan. Innallaha huwa razzaq. Pegang dulu. Sesungguhnya Allah, dia seorang saja yang mengaturkan rezeki kita. Rezeki kita banyak mana boleh, semua barang siap. Bila kita 120 hari duduk dalam perut mak kita mengandung, Allah kata pada malaikat,
uktub rizqahu, wahai malaikat tulis rezekinya. Malaikat ni ambil banyak-banyak mana daripada lauh mahfuz, tulis dalam buku catatan untuk barang diri kita, rezeki banyak ni, banyak ni, banyak ni. Jadi itulah maksudnya, termasuk dalam beriman dengan qada dan qadar ialah rezeki tadi. Jadi bila kita berkahwin, macam mana? Rezeki kita tetap rezeki kita, rezeki bini, rezeki bini, rezeki anak, barang masing-masing. Kita nak ambil rezeki orang, tak boleh. Curi harta orang boleh, rezeki orang tak boleh. Orang nak curi rezeki kita, tak boleh. Pasal bila tulis hak kita, hak kita. Jadi rezeki kita yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, banyak dah. Yang akan datang banyak juga. Atas seekor ikan tenggiri, ikan air tu, atau ikan kembung, faham tak ke? Atas seekor tu, ikan mackerel ke, ikan tenggiri ke apa ke, kadang-kadang sudah siap belaka dah tulis. Kepala kita boleh makan, ekor anak saudara Donald Trump makan, faham tak ke? Jadi kerak dua, ikan tu takak di Jepun, kerak dua masuk dalam tank sarding, tank hak belah kepala kita beli pada rumah, cicoh dengan roti, faham tak lagi? Tank hak belah ekor siapa mereka? Anak presiden mereka, hak rambut macam bulu jagung, faham? Dia makan. Tahu tak? Ada rezeki. Dia faham. Bak ramai orang dia takut nikah, apa? Takut tak ada rezeki. Alah bongok sungguh. Faham tak lagi? Ada pula orang tak mau nikah, takut rezekinya dia ambil oleh bini dia. Mana boleh? Faham? Dengar baik-baik. Bila kita berkahwin, datanglah isteri kita, mari duduk rumah kita, betul tak? Dia datang tu bukan kosong, dia datang siap dah rezeki. Rezeki bini kita tu daripada dalam perut tulis dah. Tak ada kena-mengena dengan kita sikit habuk pun. Dia mari tu dengan rezeki dia, hak bagian rezeki lah, faham? Dengan qada dan qadar dia, suku daripada hak kita. Kadang-kadang rezeki itu kita tukang ambil saja, tapi orang lain yang dapat manfaat. Contoh, kita buat duit RM5 dalam poket kita, lepas mayang kita tengok tak ada RM5 tu. Dengar bawah anak kita duk jilat aiskrim, latah, bahang dia anak oleh lihat adanya pergi beli aiskrim. Maka kita yang dapat, tapi bukan rezeki kita, melalui tangan kita, anak kita yang punya rezeki. Siapa yang punya, dia ambil manfaat. Tak? Yakin gitu sudah. Jadi bila kahwin, rezeki kita semakin murah, itu boleh jadi mudah saja. Tak? Kerana apa? Kerana dulu kita seorang, rezeki kita. Bila dua orang, dua rezeki. Dua rezeki dengan satu rezeki, mana lebih banyak? Dua rezeki. Sebab tu nampak macam lebih murah. Faham? Barang-barang siap. Kadang-kadang yang mengajar kita tentang rezeki ini, tok gurunya adalah menatang. Tahu tak? Menatang jadi tok guru. Kalau kita mengaji lah, kalau tak mengaji, awak bodoh tak jadi apa kau. Kita pergi ambil paung, kedai kopi, duduk. Daripada kedai kopi, daripada meja, pergi duduk di meja. Daripada meja kuih, ambil roti paung, faham? Duduk di meja, tak ada nak makan, catut dia ayam. Faham? Yang itu mengajar kita bahawasanya rezeki, kalau rezeki ayam, tetap masuk dalam mulut dia. Faham? Jadi hari itu ayang menjadi tok guru kita, mengajar kita tentang tauhid, bahwasanya Allah sudah mengatur rezeki. Kita yang tukang ambil, dia yang bahan sedap. Tu kalau orang cerdik, terima kasih ayang, kamu meyakinkan aku tentang rezeki sudah dibagi. Betul tak? Tapi kalau orang bodoh, dia kejar ayang tu sampai seberang marang. Faham lagi? Soalan seterusnya, suami saya gaji murah, saya gaji mahal sikit pada dia, dia ada masalah kewangan, perlukah saya bantu untuk selesaikan masalahnya? Baik. Muslimat tanya, muslimat ni gaji 3,000, laki dia 2,000, tiba-tiba tak cukup duit laki dia, adakah patut suami isteri bantu? Soalan ni. Jawabnya, kalau bukan laki kita, kawan kita hak di pejabat kita ada masalah, patut tak kita bantu? Patutlah. Orang yang kita tidak kenali pun kalau kita tengok susah, patut kita bantu.
Dah ni lakimu sendiri. Tanya apa gini? Patulah lakimu. Tahu tak? Laki kita kan? Nah, suami kita, syurga neraka kita, suami kita. Nah, bantu. Isteri kata ulama tidak wajib mengeluarkan belanja untuk keperluan nafkah. Tetapi jika suaminya dhaif, suaminya kesempitan, maka sunat bagi isteri meringankan beban suami. Sudah faham situ. Soalan seterusnya, semayang duha macam mana? Semayang macam semayang sunat lain, 2 rakaat. Bukan kaki tak kata macam biasa. Allah, aku semayang sunat duha kerana Allah Ta'ala, 2 rakaat. Lepas tu baca doa iftitah. Lepas tu bacalah surah Fatihah. Lepas tu sebarang surah pun boleh, mana yang kamu mudah. Lepas tu rakaat, lepas tu iktidal, sujud 2 kali, berdiri rakaat kedua, Fatihah, baca surah pendek pun tak ada masalah. Nah, lepas tu rakaat, iktidal, duduk sujud, duduk antara sujud, sujud yang terakhir, berduk tayat akhir. Habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bacalah doa. Sebelumnya elok kita berzikir sedikit. Jadi paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Menurut setengah riwayat 12 rakaat. Nah, soalan seterusnya, macam mana nak suruh suami kita tidak tengok telefon sokmo? Dia ada datang hari ini, tolong nasihat dia. Lewat sokmo semayang 5 waktu. Laki dia lambat semayang. Semayang ini wajib. Wajib apa? Wajibun muwasaun, wajib yang luas waktunya. Maknanya kalau zuhur 1:30, asar 4:30, nak semayang 1:30 boleh, 1:45 boleh, 2 boleh, 2:30 boleh, 3 suku boleh, 3:30 boleh, pukul 4 boleh semayang zuhur. Batu dia ada waktu fadilah, ada waktu jawaz, ada waktu ikhtiar, ada waktu karahah, ada waktu tahrim. Tetapi kalau waktu makruh tak molek. Contohnya, lagi 20 minit nak masuk waktu lain, makruh, kita sengaja taruh situ. Dan waktu tahrim berdosa, iaitu seminit 2 lagi nak tukar waktu, baru nak semayang. Itu waktu haram. Kemudian nak suruh suami tengok muka isteri, tak tengok telefon sokmo. Macam mana? Payah kok ni. Suami berahi tengok telefon, tak tengok ke bini. Senang saja, jadikan muka bini itu lebih cantik dari telefon suami. Suami tengok telefon, tengok muka bini. Lawa muka bini, dia tengok muka bini. Kesilapan rapang situ. Dia nak suruh laki tengok dia, nak suruh laki duduk kat dia, bau busuk kohong macam kambing. Dia lawa rapang ni malam pengantin je. Malam pengantin jangan main, 3 lapis ni. Make up, undercoat, kangaroo, jotung, ICI. Lepas tu spray clear pula bagi kilat. Ni atas kelopak mata shadow warna orange, dia panggil shadow amanah. Kenapa? Eyeliner kat pikiran ni pula serah, rekok macam bini peraung. Tepi ni blusher warna pink. Mulut macam anak anjing merah nyala. Bila jamai? Malam pengantin je. Betul tak? Malam-malam learning, malam-malam biasa berat nana. Malam pengantin, baju berbunga-bunga, bersulang-sulang, semangat tu lelaki tengok. Tu malam pengantin. Sani aju kelawar je. Dah laju kelawar 4 minggu lebih dah asuh. Balik pula lebar tak keluar. Pakai baju, jangan pakailah, orang lelaki tak suka tengok bini pakai baju kelawar. Dah lah muka macam kelawar. Pakai baju kelawar pula. Pakailah molek-molek sikit, biar suami suka melihat kita. Itulah tanda yang Nabi kata, al-mar'atu salihatu iza ra'aitaha saratka. Isteri yang salihah pandai mentadbir dirinya, sehingga bila kau tengok saja dirinya, maka dia akan jadi tersangat suka. Dia lepas telefon tangan, dia lepas terus telefon tangan. Banyak soalan. Soalan seterusnya,
Apakah hukum menghina fizikal seseorang? Hukumnya dosa besar. Jangan hina fizikal orang. Tak, orang ni tak molek, orang ni tangan tak betul, orang ni mata begini. Jangan hina kau orang. Kalau menceritakan keadaan boleh untuk pengenalan. Orang mana sepak daramu, apa lu watak? Tu lain. Tu bukan menghina. Tu nak suruh kenal. Bolehkah kita jadikan menunggang motosikal sebagai hobi? Sebaiknya jangan jadikan hobi menunggang motosikal, kerana duduk atas jalan raya ini adalah berbahaya. Konsep kita lebih lama kita duduk lebih bahaya, lebih sedikit kita duduk atas jalan lebih kurang bahaya. Jadi jadikanlah kenderaan ini ketika perlu saja. Bila hobi kau dak balik ke rumah, duduk atas motor semua. Faham? Jadikanlah hobi kita ini ialah berbuat ihsan dengan Allah, ihsan sesama manusia. Itu hobi yang terbaik. Soalan seterusnya, apakah hukum cat batu nisan di kubur? Tengok tujuan. Al-umuru bimaqasidiha. Batu nisan dia hitam beletung, tak tahu benda kulat damak, jadi nak tengok takut dia pun cat warna putih nak suruh jadi bersih. Hukumnya harus. Tapi kalau dia cat kerana nak berhias, hukumnya bid'ah. Soalan seterusnya, hutang beli dadah wajib bayar ke tak? Tidak wajib bayar kerana hutang itu tidak sah. Hutang beli benda yang haram, muamalat itu tidak terjadi. Bila tidak terjadi, tidak berlaku hutang, dikira tidak berhutang. Soalan seterusnya, kalau kita nak nasihat, tak mahu orang marah pada kita macam mana? Nasihatlah dengan ayat yang orang tidak marah. Soalan seterusnya, apakah perkara sunat yang patut dilakukan oleh orang yang melakukan penyembelihan korban waktu tibanya hari raya? Sunat kita antaranya dipanggil adab-adab menyembelih. Yang pertamanya ialah kita jangan sakiti haiwan korban. Banyak orang wak nyanyi ke binatang korban. Jenis terik telinga tu Nabi larang. Satu hari Nabi jalan-jalan, dia nampak seorang laki-laki dia eret biri dengan telinga. Dia pegang telinga. Terik biri tu dia terik dengan telinga. Nabi kata, "Hei, lepas telinga dia. Pegang tekak dia." Nabi marah. Dan hadis yang lain Nabi kata, siapa yang nak sembelih, tajamkan pisau. Ni tupu gelebek. Nak sakit lembu. Berok pak gelenyeh tekok lembu. Lalah tembu kata, bodoh. Faham lagi? Faham lagi? Tupu gelebek. Nabi suruh tajamkan. Yang ketiga, adab menyembelih, jangan dak asah pisau di hadapan korban. Kita ada asah pisau golok depan lembu. Tengok apa tengok? Mampu kamu lagi. Orang ke bodoh, lembu ke bodoh? Orang bodoh dari lembu. Pasal Nabi sang, tahu tak? Jangan asah pisau depan. Depan lembu yang kita nak sembelih. Ni dah seekor lembu tu 30 orang kejong. Nyanyi. Korban sunat boleh dosa belaka. Hukum menganiaya binatang korban sebelum sembelih haram. Terik kaki lek ni, terik 4 orang dengan tali, lek ni terik 4 orang soyok ini kaki. Dosa besar, jangan main-main. Akhirat kat gi dibicarakan. Tak kira mu kebang tak kebang, tak kira mu nyembelih lama tak lama. Dia kata, kita tahu ustaz tahu apa. Jepun tak hari kita melih dah. Dia main wah gitu. Faham? Dia tak kira Jepun tak hari, kira ada ilmu ke tau. Tengok ni, tengok lagi dengan orang kebang lagi. Atas tekak nyetang tiang TMB, tekak lembu. Lek ni duduk 8 orang, lek ni 9 orang. Ekor 6 orang terik, tumbik tahi sembuh, kaki soyok. Tu semua tu bodoh belaka. Tak reti bahasa. Tu tak mengaji hadis. Adab-adab dengan binatang korban. Mulakan dengan bismillah dan bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir.
Sunat masa sembelih. Orang yang masuk korban sunat sembelih dengan tangan dia sendiri. Kalau dia taklah pandai, sunat dia tengok. Faham? Apakah hukum orang yang bersahur tapi tidak niat? Sah sahurnya, kerana sahur tidak wajib niat. Sahur tu kita makan saja dapat pahala dah. Dan majlis kita duduk tu untuk makan sahur turun keberkatan. Nabi kata tasahharu fa inna fi sahur barakah. Bersahur kamu, kerana dalam bersahur itu ada keberkatan. Soalan seterusnya, apakah hukum memakai pelurus rambut bila rambut menjadi panjang? Dia rebonding, rambut dia khetel. Macam biri. Dia buat luruh. Macam tiang TMB. Ada setengah ulama mengatakan makruh. Ada setengah ulama mengatakan haram. Ada setengah ulama mengatakan harus. Yang mengatakan haram, dia kata mengubah ciptaan Allah. Yang mengatakan harus, kerana tidak ada sebut nas dengan jelas. Yang mengatakan yang mengatakan makruh saja, tidak haram, kerana dia perubahan yang jadi lurus itu tidak kekal. Jadi gitulah pandangan ulama. Jadi yang kuatnya perbuatan itu sebenarnya tidak haram. Itu pandangan yang paling ramai, kerana bukan pengubahan yang kekal. Lepas tu dia jadi khetam mula. Soalan seterusnya, apakah hukum orang yang tidak menggosok gigi? Tak gosok gigi. Tak gosok gigi ni macam lembu. Gigi kena gosok. Gosok gigi ini sunnah. Bahkan kalau Nabi tak mau kita susah, Nabi suruh gosok gigi setiap kali wuduk, setiap kali nak semayang. Pernah Nabi kata dalam satu hadis, la an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin aw kama qala, kalau aku tidak mau menyusahkan umatku, nescaya aku wajibkan mereka menggosok gigi setiap kali apa benda ni mereka semayang. Jadi gosok gigi itu sunnah. Gosok dengan kayu arak boleh, kayu segi tu. Gosok dengan buluh pun boleh. Kalau kita tak mau, kita pakai beruh tu, Colgate. Boleh tak kita takbir raya selain pada malam raya dan hari raya? Setengah ulama kata haram, setengah ulama kata makruh. Yang kuatnya ialah bid'ah yang tidak diamalkan. Tak? Bukan haram. Tidak haram, bid'ah saja. Soalan seterusnya, apakah hukum mencium dahi tanda bersahabat? Dijumpa dicium dahi. Faham? Di dalam kitab Adabul Musafahat, Syekh Nuruddin Al-Banjari rahimahullah ta'ala dia menyebut, itulah adab-adab salafus salih. Ada yang bersalam gini, ada yang berpeluk, ada yang bersalam dan berpeluk, ada yang berpeluk dan berlaga pipi, ada yang mencium kepala, ada yang mencium tangan, ada yang mencium dahi. Semua tu kerana kita menghormati orang, hukumnya dapat pahala. Soalan seterusnya, apakah kau ambil dulu barang kita guna, lepas tu bagi tahu ke tuan dia? Sedap gamuk mu ni. Ambil guna dulu, dok khabar ke tuan, esok baru khabar. Ni atau balik kereta ni nampak tak? Dia kata dok khabar dulu, dok. Kita style ambil dulu. Tak boleh. Hukumnya penggunaan itu haram. Haram, tak boleh. Apakah hukum selalu bersumpah dengan nama Allah? Hukumnya perbuatan ini dibenci syarak. Bersumpah ini hanya ketika perlu saja. Ni tak jual cicing sumpah kau wallahi. Nampak jual cicing jual sebeh kayu kokar wallahi, wallahi demi Allah. Suka bersumpah. Kalau sumpah itu palsu, dosa besar. Suka bersumpah walaupun benar, tidak disukai syarak.
Soalan seterusnya, kita ada beberapa minit lagi. Bolehkah kawan kita bernikah dengan ibu kita? Boleh ya, kawanmu je. Dia nak ke makmu, nikah dengan makmu. Dengan tukmu pun boleh. Apakah hukum lelaki pakai seluar ketat, kayuh basikal? Lelaki pakai pakaian ketat makruh, perempuan pakai ketat haram. Lelaki pakai ketat nampak bentuk kemaluan, nampak bentuk angry bird, hukumnya haram. Kalau ketatnya putih, ketatnya peha, macam biasa-biasa hak gohik basikal tu pakai, itu makruh. Faham? Makruh. Tapi kalau perempuan ketat, haram selalu dah. Nah, ini pandangan yang paling ramai di kalangan ulama. Hak nampak bentuk kemaluan tu, hak tu jengkreng. Faham? Jadi janganlah ketat-ketat sangat kayuh basikal pun. Betul tak? Longgar sikit lah. Nak? Yang pakai ketat-ketat ni tu di perang. Hak tu pelumba profesional. Satu perlumbaan $400,000 dapat. Faham lagi? Nak? Kita takat orang kapung yang kayuh ketat lemak gak pakai pun dia main. Nak? Ni walik rambut tinggal belakang ni. Tak ada benda dari depan. Ketak lemak juga. Nak? Macam budak-budak. Apakah hukum bunuh haiwan dengan sengaja? Jawabnya tengok. Ada yang diboleh, ada yang diharamkan. Kalau haiwanun muhtaramun, haiwan yang dihormati syarak, haram bunuh dengan sengaja. Contoh kucing, ayam, lembu. Tak boleh bunuh. Katak tak boleh. Semut haram bunuh. Tapi kalau dia gigit kita, baru boleh kita mudaratkan dia. Yang boleh bunuh, yang boleh bunuh tidak haram. Contoh babi. Babi ni semua jenis babi boleh bunuh. Faham tak ke? Babi merah, babi hutang, babi bandar, babi rambut keriting, babi rambut kotak, boleh berlaku. Anjing, dua jenis anjing yang boleh bunuh, yang lain tak boleh. Apa anjing yang boleh bunuh? Anjing yang menggigit orang. Kekoh budak balik kalau kekoh posmen, kekoh orang, boleh bunuh tu. Faham? Tidak berdosa. Yang kedua, anjing wabak. Anjing wabak ni anjing gila. Anjing gila ke mana? Cakap seorang. Cakap seorang. Faham? Anjing gila. Apa? Pasal dia bawa penyakit. Faham? Sebut dalam hadis tu. Anjing gila dalam hadis-hadis dia dipanggil al-kalib. Faham? Al-kalbu anjing biasa. Kalau anjing gila, al-kalibu. Soalan seterusnya. Bolehkah seorang isteri keluar rumah dengan meninggalkan pesanan kepada anaknya saja tanpa meminta izin suami? Tak boleh. Kena minta izin suami. Sebab Nabi kata izin suami. Faham? Ayyuma mar'atin kharajat min baiti zawjiha bi ghairi iznihi la'anat hal malaikatu hatta tarji' atau kama qala. Mana-mana isteri yang keluar rumah tanpa izin suami, maka laknat malaikat atas isteri itu sampai dia balik. Dia ni bini tobik bodoh gitu. Betul tak? 2 jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam, 5 minit haram dah. Rapuang tak takut. Rapuang ni dia takut masih dia mari dengar je. Dia mari dengar, takut tuk pun takut. Faham? Sampai rumah molek-molek ada pula. Faham? Ikut si nak tubik. Faham? Tapata gigi tu, gigi sini, itu semua tu dosa belaka tu. Faham? Batu hidup dia tak molek. Pasal Nabi kata la'anat hal malaikah. Melaknat perempuan ini oleh para malaikat. Melaknat ni mana mendoakan dengan tiada rahmat. Lepas tu hidup tak molek kalau jenis tubik. Deraka ke suami, larang, ngamuk. Faham? Tak ada. Nak pergi mana? Nak dia tubik kejap. Allah tubik pula duduk di rumah. Pada nak tubik langsung. Nak? Main lagu tu. Allah berat dan nak. Sebab kadang-kadang suami perlu ada hajat dengan isteri. Balik-balik bini tak ada. Tubik tak ke apa? Kadang-kadang bawa kawan daripada Kuala Lumpur singgah di rumah. Nak suruh buat air tak ada.
Nak balik makan tengah hari, laki balik, bini tak ada. Boh sendiri nasi. Faham tak? Boh sendiri cari-cari ikan goreng tak jumpa. Nak? Tanya anak-anak tu, mak biasa susuk ikan goreng boh bawah tis sejuk. Takut ambil di kucing, gagal-gagal bang tai kucing. Bang lagi. Neh. Oh jenis laki pergi jauh ni seminggu pergi KL lupa. Bang, bila seminggu tak jumpa bini, balik, semangat highway tu siapa di Temeloh tu berhenti makan tokak ali. Dah seminggu tak jumpa bini. Temeloh 3 supik bang tokak ali. Supik icih haluh-haluh ni makan. Bang, nak ambil power. Kawan dia kata mu telang supik power lagi. Siapa marang bahan kopi bubuh dengan tu habatus sauda. Dengan telur pula 3 utir. Masuk dengan gambir Sarawak. Macam-macam peseng. Asal sambu tumbu badok. Sawak berang, habisnya ubuh. Nah, apa? Seminggu tak jumpa bini. Naik tangga rumah bini tak tahu mesej. Nak buat surprise. Surprise. Bang, nak buat kejutan. Balik seminggu jumpa bini, bang. Nyanyi naik tangga rumah. Donde. Bang. Nampak? Buka yang senyap bunyi. Nak? Dua mana keyen nusuk pergi tengok dalam peti sejuk tak ada. Dalam mesin basuh tak ada. Bang. Ke dapur tak ada juga. Turun tekak bawah tak ada, naik tekak atas tak ada. Bang, rupa bini pergi Kuala Lumpur. Ada apa lagi? Dak khabar ke laki. Tu tak? 2 hari. Menengung tok laki duduk atas lambu. Bang, siapa mesej ke Kuala Lumpur minta maaf bang pergi KL 2 hari. Ada hal mustahak. Bang, gua ni suami perasaan. Gua ni kalau kita jolok mula tokak adi. Duduk stambung mutoh. Nak panas berat nanang apa. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Hukum melihat aurat orang haram. Dia tengok aurat orang. Aurat kita makruh. Tengok tak? Kalau tak ada hajat, ada hajat tak apa. Ketik di laba nak buah ubat, itu lain. Kalau adab qadal hajat, adab berak kencing dalam tandas, kalau sementara nak kencing berak, jangan tengok kemaluan. Makruh. Ada orang yang berak, dia tengok kemaluan. Siang kemung. Bodoh tu. Tak. Tak ada kerja. Apatah lagi aurat orang. Tak boleh tengok. Soalan yang seterusnya. Yang ustaz duk marah sangat tengok drama tu apa haram ke tengok drama? Acu ulas sikit. Drama ni benda orang berlakon. Kalau orang berlakon tak semestinya ada benda yang haram. Tetapi yang kebiasaan ada dalam drama-drama kita ialah benda yang haram. Betul tak? Tak tutup aurat. Pelakon laki-laki pegang tangan pelakon perempuan yang bukan mahram. Itu semua haram dan maksiat. Jadi tak perlu kita tengok. Kalau nak tengok, TV tidak haram. Pernah ditanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, hukum televisyen. Dia kata tengok apa yang isi dia. Isinya haram pada syarak, harus kita tengok. Isinya haram pada syarak, haram kita tengok. Itu jawapan. Banyak cerita-cerita yang tidak haram. Cerita macam cerita binatang, Animal Planet. Betul tak? Itu dah haram tengok. Gajah berlawang dengan singa, ikan paus berlawang dengan kengga. Nampak tak? Betul tak? Itu tak haram tengok. Kisah gunung berapi. Ataupun kisah orang cara nak goreng mi goreng. Itu benda-benda yang boleh tengok. Drama ni banyak hak haram. Ni lah kerajaan baru ni kau parok. Betul tak? TV 1 pusat jelek, TV 2 drama agak punggung puing, TV 3 kopek sembong, macam-macam peseng. Dosa.
tangan-tangan yang buat drama tu tangan-tangan fasik yang tidak tahu hukum-hukum syarak. Dia buat untuk dua perkara. Pertama, dapat duit. Kedua, lalaikan manusia. Nah, ni orang dok ngajar wawa tak mari. Nah, tak mari. Kalau umur 18 dia tahan kira tak mari. Nah, 60 tak mari lagi sejik. Nah, hukum akang tak reti, Tuhan pun tak kenal, Nabi pun tak tahu, halal haram tak reti, sah batal pun tak pandai. Nah, jadi kan bila runah selerak tabak hukum, nung mati jumpa ngeba tak tahu benda. Nah, 60 70 umur. Duk ngadak tali besing, pukul 8 waktu witer. Tahu tak? Pukul 8 waktu witer. Nah, waktu witer ni kisah waktu seorang nak jadi Perdana Menteri. Lepas waktu witer benda drama. Tak usah kata anak muda 69 tengok lagi. Sekarang ada main cerita semalam kabar ketuk Cerita mana tu? cerita tu orang jadi ular. Ular masuklah kapek. Ekor atas tangga, kepala bawah kapek. Faham lagi? Kejap tok tua jadi ular, anak natu lagi. Kaki anak natu pula jadi ular, tok tua panggil polis pula. Duk balah gitu. Faham? Bodoh-bodoh ke diri, kita buang masa 2 tahun adat ke dia. Nak tahun depan habis cerita tu, cerita lain pula habis pula. Faham? Berat kita ni. Akhirnya akhirat lagi tak ada amal. Bila tak ada amal, masuk surga, masuk neraka. Masuk neraka. Orang putih hak muka lawa masuk neraka jadi uduh. Kita ni dah masuk lagi uduh dah. Dah kalau masuk, faham? Jangan awak kerok ngat soalan yang terakhir. Hak lebih ni saya jawab dalam internet. Boleh Adakah haram main futsal hingga lambat bangun subuh? Main asalnya di gini. Kaedah Islam ni lain pada ibadat. Al-aslu fi kulli asya' al-ibaha hatta ja'a dalilu ala khilafihi aw mislih. Asal dalam Islam ini hukum-hukumnya adalah boleh dulu. Nah, bukan tak boleh dulu. Asal boleh dulu. Melainkan ada dalil atas tidak bolehnya. Jadi Islam ini sebenarnya dia agama boleh. Boleh berlari, boleh berjalan, boleh kayuh bersikap, boleh bersokan, boleh makan angin, boleh melancong, boleh berekonomi, boleh niaga. Boleh makan, boleh minum, boleh macam-macam, semua boleh. Bila tak boleh, langgar peraturan. Dia boleh dulu. Menari boleh? Boleh. Islam kata boleh. Dah bila tak boleh? Perempuan menari di hadapan laki-laki bukan mahram. Tu baru tak boleh. Jadi kalau menari depan suami tak apa. Ni perempuan menari, yang tengok bukan mahram dalam televisyen, haram. Tapi yang tengok mahram tak apa. Cucu tengok, tok siapa? Tak apa. Terdek. Apa benda ni? Makan angin boleh, melancong musafir boleh. Bila tak boleh? Siapa dak semaya. Main bola boleh. Bila tak boleh? Siapa dak tutup aurat. Main snooker harus. Bila haram? Berjudi, dak semayang. Faham? Jadi apabila kita buat sesuatu benda, kita kena ingat tiap-tiap apa, jangan lebih, jangan melampau. Batu Allah kata wa kulu washrabu wala tusrifu, dan makanlah dan minumlah, boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Faham lagi? Jadi main pemenda futsal boleh, jangan sampai memudaratkan akan akhirat kita. Jadi dengan sebab kita tak ada, kalau aku main futsal malam ni pukul 12 malam, esok lewat subuh dah boleh main. Tapi kalau aku tahu dah aku main futsal pun, aku bangun awal, boleh main. Sebab apa? Sebab Nabi tak mahu kita ambil dunia yang memudaratkan akhirat. Nampak? Man ahabbad dunia adara bi akhirah, wa man ahabbal akhirah adara bi dunia, fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Kalau kita ambil dunia, akhirat tertinggal. Ambil akhirat, terkuranglah dunia. Maka ambillah akhirat, karena akhirat itu kekal abadi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana.
علمنا بما ينفعنا ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته